Peruntukan projek dalam Belanjawan 2024 diagihkan lebih awal. Kementerian Keuangan mula mengagihkan peruntukan bagi projek-projek yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 kepada pelbagai agensi berkaitan pada bulan ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penyaluran peruntukan yang pantas ini bagi mempercepatkan projek terbabit tanpa perlu menunggu lebih lama untuk pelaksanaan yang berterusan, kata Anwar pada sidang akbar sempena pemukiman anggota jemaah menteri. Beliau bersama 31 menteri menghadiri program 2 hari itu yang berlangsung di Cyberview Resort and Spa sejak semalam. Mengulas prospek ekonomi negara bagi 2024, Perdana Menteri berkata, perkara paling penting atau paling utama ialah kestabilan politik disusuli dengan dasar-dasar yang jelas. 3 lelaki dipercayai dalang kepada kartel perolehan TLDM ditahan. 3 lelaki dipercayai bertindak sebagai dalang kepada kartel perolehan melibatkan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bernilai lebih RM9 juta ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor petang tadi. Menurut sumber ketiga lelaki berusia dalam lingkungan 28 hingga 47 tahun tersebut ditahan di pejabat SPRM Johor kira-kira jam 6 petang tadi. Difahamkan, tangkapan ke atas ketiga individu itu dibuat atas kesalahan tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel perolehan kepada 13 syarikat pembekal yang menguruskan kerja-kerja pembinaan di kem berkenaan. Sumber memaklumkan, pembayaran penuh telah dibuat namun pembinaan masih belum siap dengan sempurna. Dalam pada itu, pengarah SPRM Johor Datuk Azmi Alias ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat Johor pada 8.30 pagi esok bagi mendapatkan permohonan reman, katanya lagi. Ringgit susut lagi hari ketiga berturut-turut. Ringgit mengakhiri urus niaga Rabu dengan lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat yang juga hari ketiga berturut-turut selain seiring dengan prestasi mata wang serantau. Perkembangan itu dicatatkan selepas Gubernur Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Christopher Waller membuat kenyataan bahawa Bank Pusat Negara Maju berkenaan tidak berada dalam keadaan tergesa-gesa untuk mengurangkan kadar faedah utamanya. Walaupun mengakui bahawa kadar inflasi AS tidak terlalu jauh daripada sasaran 2%, Waller sebaliknya menegaskan pendirian Fed yang tidak melihat keperluan mengurangkan kadar faedah dalam masa terdekat ini. Pada 6 petang, ringgit susut bernilai kepada 47.145 berbanding dolar AS daripada paras 4.69 yang dicatatkan semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, kenyataan Waller itu sememangnya diberi perhatian di peringkat global. Selain itu, keluaran dalam negara kasar tahun penuh China yang berada pada 5.2% 2022, 3.0% adalah seiring dengan sasaran kerajaan sekitar 5.0%. Namun, wujud persepsi kurang meyakinkan bagaimana usaha penurunan sederhana itu dapat dicapai. Peserta pasaran pula berpendirian berhati-hati terhadap prospek ekonomi China bagi tahun ini dan seterusnya, katanya. Atas alasan itu, Muhammad Nizam berkata, langkah atau pilihan memastikan kedudukan lebih selamat susulan ketidaktentuan pasaran
ternyata menjadi keutamaan dan hanya mendorong peningkatan Amerika Syarikat dengan kesan sebaliknya terhadap rada ringgit dalam masa terdekat. Pada masa yang sama, pengumuman data jualan runcit Amerika Syarikat pada malam ini akan menjadi tumpuan dengan ramai menjangkakan kenaikan 0.4% bulan ke bulan pada Disember berbanding 0.3% November. Sekiranya angka itu jauh lebih baik daripada jangkaan awal, ini hanya memberi sokongan lanjut kepada dolar AS, katanya. Sementara itu, rakan pengurusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata, ringgit mencatatkan penurunan ketara dan memaparkan aliran dialami oleh mata wang serantau lain. Beliau berkata, penurunan dari segi risiko global susulan ulasan oleh itu menunjukkan kemungkinan penangguhan bagi pengurangan kadar faedah berbanding jangkaan pasaran. Sentimen itu memberi kesan sebaliknya kepada pasaran Asia pada Rabu yang diburukkan lagi dengan kebimbangan mengenai deflasi di China. Keputusan People Bank of China untuk berkecuali daripada penurunan kemudahan pembiayaan jangka pertengahan pada awal minggu ini hanya meningkatkan lagi kebimbangan mengenai pilihan strategi yang ada untuk pemulihan ekonomi, katanya. Pada akhir urus niaga ini, ringgit diniagakan kebanyakan sudah rendah berbanding kumpulan mata wang utama. Nilai ringgit susut sedikit berbanding euro pada paras 5.1284 daripada 5.1073 semalam dan rendah berbanding pound Britain kepada 5.979 daripada 5.929, namun mengukuhkan berbanding yen Jepun kepada 3.19 daripada 3.20. Sebelum ini, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding mata wang ASEAN, termasuk turun berbanding baht Thailand kepada 13.2795 daripada 13.2579 sebelum ini, dan susut sedikit berbanding dolar Singapura pada 3.5 daripada 3.5003 pada penutupan Selasa. Unit tempatan itu rendah berbanding peso Filipina kepada 8.43 kepada 8 daripada 8.40 dan turun berbanding rupiah Indonesia kepada 3.013 daripada 3.300.9.